golongan B40 dan juga M40. Okey, untuk B40 ni biasanya pendapatan mereka adalah kalau ikutkan garis pendapatan yang telah diisytiharkan oleh pihak Malaysia, iaitu RM3,950, tetapi kita mengambil pukul rata, kita ambil RM4,000 iaitu pendapatan isi rumah. Bagi pendapatan M40 pula, pendapatan isi rumahnya hampir RM7,000. Maksudnya pendapatan isi rumah ni kita kena faham, iaitu pendapatan antara suami dan juga isteri. Okey, antara usaha-usaha yang telah dibuat di bahagian SOK, bahagian perumahan bagi memenuhi permintaan perumahan bagi golongan B40 dan juga M40, iaitu yang pertama, kita telah pun memaklumkan di setiap daerah agar mengenal pasti tapak-tapak yang boleh kita bangunkan untuk perumahan. Maksudnya sekiranya di daerah ataupun di peringkat DUN tu ada tanah-tanah yang berpotensi untuk dibangunkan pembangunan perumahan, kita bolehlah menghantar surat bersekali dengan Free.com tanah tersebut. So antara ciri-ciri tanah yang kita perlukan adalah permohonan iaitu kita lihat daerah mana yang permintaan perumahannya adalah tinggi, iaitu kita akan bagi keutamaan. Okey. Yang kedua, lokasi tapak dan kemudahan infra asas sedia ada yang berhampiran dengan tapak. Kalau macam satu tapak telah pun dikenal pasti, tetapi daripada segi kemudahan asas seperti elektrik dan juga air, hampir 2 km hingga 3 km ke tapak tersebut. Jadi kalau boleh kita nak elakkan. Jadi sebab apa, nanti dia akan menambahkan lagi kerja-kerja infra untuk pembangunan di situ. Kemudian yang ni paling penting, iaitu kawasan yang dicadangkan mestilah bebas daripada kawasan banjir, dan tapak tersebut tidak bertindih dengan perancangan pembangunan yang lain. Maksudnya kalau betul-betul kat situ untuk tujuan pembangunan perumahan, okey, tidak ada lagi perancangan untuk buat apa-apa pembangunan di situ. Kemudian bentuk muka bumi tanah di tapak hanya memerlukan kerja-kerja penambunan rumah yang paling minima, dan last sekali keutamaan untuk pembinaan peringkat negeri. Selain daripada mengenal pasti tapak-tapak bagi tujuan pembangunan perumahan, perkara yang kita terus buat dalam menggalakkan kemasukan pelabur-pelabur ke negeri Terengganu adalah pada 1 September 2019, kita telah memperkenalkan dasar pembangunan perumahan rumah mampu milik melalui penswastaan di negeri Terengganu yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Melalui dasar tersebut, kita telah mewujudkan situasi win-win situation di mana kita tidak mengharapkan pembinaan rumah mampu milik ini hanya dibina oleh sektor kerajaan, dibina oleh kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, tetapi kita lebih menggalakkan secara ataupun negeri Terengganu lebih terbuka dalam menggalakkan pemaju-pemaju swasta untuk masuk ke negeri Terengganu dan membangunkan perumahan rumah mampu milik dan juga bercampur di negeri Terengganu. So di mana dasar ni kita telah pun berbincang, bermusyarat dan berbengkel, dan alhamdulillah kita pada 1 September 2019 dengan secara rasminya dia telah pun dilancarkan. So daripada dasar tersebut, kita telah pun berjaya mendapat 5 orang pelabur, di mana 2 projek perswastaan perumahan dan juga bercampur di daerah Besut, 1 di Kijal Kemaman, 1 di Setiu, dan 1 lagi di Kuala Abang, Bukit Abang, Dungun. Okey. Yang ni antara hasil daripada kita melancarkan dasar penswastaan yang baru. Kemudian dalam mengorak langkah ataupun memberikan lagi keselesaan kepada golongan B40 dan juga M40 ni, supaya mereka dapat merasakan rumah yang mereka diami itu umpama syurga kecil buat mereka, di mana pada 20 Julai 2020 kita telah melancarkan Rumah Darul Iman yang bertemakan Rumah Selesa Rakyat Sejahtera. Untuk makluman tuan dan penonton semua, okey, Rumah Darul Iman ini adalah rumah patuh syariah yang pertama yang diperkenalkan di Malaysia, dan apabila kita memperkenalkan rumah tersebut, ia telah menarik minat
menarik minat beberapa negeri di Malaysia seperti di Selangor dan juga di Kelantan dan juga Pahang, sebab dia sesuatu yang baru. Walaupun konsep dia tu tidaklah berat, tetapi kita memahami apa itu sebenarnya rumah yang patuh syariah. So kalau boleh diberikan ni apa itu maksudnya rumah patuh syariah, iaitu rumah ini mempunyai 5 faktor utama, iaitu sebagai rumah sebagai tempat memuliakan tetamu, reka bentuk rumah melindungi aurat dan juga menjaga kehormatan, tempat tidur anak lelaki, anak perempuan diasingkan, reka bentuk bilik air yang sesuai untuk bersuci dan berwuduk, dan rumah sebagai tempat ketenangan, keselesaan dan istirahat. Untuk makluman semua, sekarang ni projek-projek baru perumahan sebagai contoh perintis bagi projek rumah Rahman ini adalah di RMM Tempinis, iaitu sebanyak 100 unit yang kita bina kat situ yang menggunakan pakai konsep rumah Rahman. Untuk projek penswastaan, dia bermula di projek pembangunan perumahan secara penswastaan di Tembilah dan Dong Besut pun menggunakan konsep rumah patuh syariah. Di samping itu juga rumah nelayan yang bakal kita bina pun kita menggunakan rumah patuh syariah. Okey, seterusnya kita juga dalam menggalakkan pelabur untuk terus datang ke Terengganu, kita telah pun meminda daripada segi pembayaran premium tanah bagi pemaju-pemaju yang membina rumah secara penswastaan di negeri Terengganu. Bagi rumah yang pembangunan yang berskala kecil, bagi rumah A, premium tanah yang dikenakan hanyalah RM100 per lot, kemudian rumah B adalah RM300 per lot. Kemudian bagi rumah kedai adalah RM3,000 per lot. Kemudian bagi pembangunan yang berskala besar, rumah A dan rumah B masih lagi tidak berubah, tetapi rumah yang berharga RM185,000 sehingga RM300,000, premium tanah yang dikenakan adalah RM2,000 per lot, kemudian rumah kedai RM5,000 per lot, dan juga rumah yang berharga RM300,000 ke atas, dia akan dikenakan dengan harga semasa daripada Jabatan Penilaian Negara, Jabatan Penilaian Harta Malaysia. Untuk makluman ahli semua, rumah mampu milik adalah rumah yang berharga di bawah RM300,000 ke bawah. Seterusnya, bagi memastikan peserta-peserta ataupun menjatuhkan rumah mampu milik ini jatuh kepada orang yang berhak, kita telah pun menetapkan syarat minimum isi rumah dan juga perubahan pendapatan. Okey, di mana bagi mereka yang ingin meminta ataupun memohon rumah RMM jenis A, perlulah mempunyai pendapatan minimum RM1,500 sehingga RM4,000. Okey. Kemudian bagi perumahan di bawah secara penswastaan, di mana penswastaan ni pembiayaan perumahan nanti dia akan buat langsung dengan bank komersial dengan pendapatan minimumnya adalah RM2,000 sehingga RM4,500 sebulan. Okey. Dan seterusnya, antara perkara yang terakhir dalam kita memastikan golongan M40 dan B40 ni memiliki rumah, iaitu kita pun memperkenalkan e-perumahan versi 3 yang telah pun dilancarkan pada 25 September yang lalu. Itu saja, Tuan.